Hai geng, tolong subscribe kopi link hantar kat mak ampak antuk hang. Komen, like sekali, hantar kat semua orang. Okey, hari ni kita nak abang pergi kat hampa hang. Cuba tengok kalau siapa dah tengok video Raja Petra tadi kan. Raja Petra dia menakut-nakutkan orang Islam, terutama orang Melayu, menakut-nakutkan dengan mempergunakan agama kan. Dia boleh kata, hang tahu tak, siapa-siapa yang duduk dalam Malaysia, hang kena terima agama Islam. Hang tak kira lah hang negara mana punya orang, hang bangsa apa, hang kena terima agama Islam adalah agama persekutuan. Tapi dengan mempergunakan geng-geng parti PAS ni, terutama Raja Petra, dia menakut-nakutkan, dia macam memancing rakyat. Dia mempergunakan agama Islam dan menakut-nakutkan orang-orang Islam supaya supaya nampak parti lain tu teruk, supaya parti DAP, parti PKR ni teruk kan. Depa buat macam cara-cara Raja Petra ni, dia duk buat seperti okey, kalau DAP je, dia nak buat negara sekular, dia nak buat negara seperti negara-negara orang bukan bukan Islam punya cara kan. Aku pun tak faham lah, depa tak pegang kot kepada perlembagaan Malaysia dan undang-undang Malaysia. Kita ada raja, kita ada sultan. Hang nak buat apa pun tak boleh suka-suka hati hang. Hang perlu hadap sultan dengan agung. Hang nak buat apa-apa pun, hang nak usik perlembagaan apa-apa pun, hang perlu bentangkan kepada sultan dan agung. Barulah sultan dan agung mengizinkan apa-apa yang hang nak buat, negara hang nak buat macam mana kan. Kalau hampa perasan lah, parti PAS ni, terutama apa dengan UMNO ni lah, dia pergunakan agama, dia pergunakan bangsa, menakut-nakutkan untuk umat-umat Islam, menakut-nakutkan bangsa-bangsa Melayu. Demi apa? Demi nak mereka memerintah. Dan apabila mereka dah memerintah, ada dalam kerajaan sekarang ni, parti PAS ada dalam kerajaan tau. Apa mereka buat untuk undang-undang syariah, undang-undang untuk untuk umat Islam. Apa yang mereka buat sekarang ni? Sedangkan waktu zaman Muhyiddin Yassin 17 bulan, yang menjadi menteri undang-undang adalah Taqiyuddin, orang PAS. Bro, hang kata dulu sebelum hang jadi kerajaan bukan main nak buat itulah, nak buat inilah. Okey, zaman Pakatan Harapan pemerintah tu, dia duk bunyi soal aurat lah, para mugari lah, kena pakai kena tutup aurat lah, judi lah, nak hapuskan kasino lah, kilang arak lah, itulah, inilah. Sekarang bila hang dah memerintah, apa yang hang buat untuk umat Islam? Apakah pencegahan yang parti PAS dah buat untuk umat Islam hari ni, sekarang ni, tahun ni? Apa yang mereka buat untuk rakyat? Aku nak tanya hampa. Judi, arak tu, siapa-siapa nak pergi beli dekat Mak KK Mak dengan 7E, senang, anytime boleh pergi beli, babe. Hang nak masuk kelab, hang nak masuk disco, senang sangat. Jadi apakah parti PAS ni memperjuangkan untuk rakyat? Habaq mai Sat. Cerita Sat. Jadi kalau hampa nampak, hampa faham depa selama ni depa pergunakan agama aja. Depa macam memancing rakyat dengan agama, dengan hadis-hadis, dalil macam-macam. Dan apabila depa dah memerintah, apa depa buat sekarang ni? Apa depa buat untuk umat Islam? Duk cerita nak buat itu, nak buat inilah, nak jadikan negara Islam, undang-undang Islam. Sekarang ni ada dalam kerajaan, orang UMNO ada, yang duk ada semua boleh katakan orang Islam. Satu kursi MCA, satu kursi MIC. Apa yang mereka buat sekarang ni? Semua orang Islam. Kalau betul lah RUU 355 tu yang hak duk kata bagus apa, kita pun puji, kita pun nak. So laksanakan, buat RUU 355, bentang, sambung balik, bentang balik. Apa yang depa buat sekarang? Duk tangguh sampai hari ni. Bila sidang parlimen dia nak buka, senyap, tak buat apa, tak bentang apa,
tak bunyi pun. Jadi tak tahulah, sekarang dah ada dalam kerajaan pun tak buat apa. Bayangkan kalau mereka dapat nanti, contohlah, aku harap tak lah, Parti PAS dapat majoriti 2/3 kerusi dalam parlimen. Agak-agak hang apa jadi? Adakah mereka akan buat semua ni? Kita sendiri kita boleh nilai je, babe. Han tak payah tengok negeri-negeri lain. Han tengok negeri yang dikatakan Serambi Mekah. Han tengok negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu dah. Daripada segi sosial, dadah, judi. Judi ni dia ada dua, judi online dan juga judi secara bersemuka. Judi ni, tokai-tokai judi ni, dia pergi masuk perkampungan, puak-puak ataupun pot-pot, lepak-lepak punya. Dia pergi, okey, dia bawa mesin kecil satu, dia pergi, okey, berapa lu mau beli nombor, berapa, RM10, RM20, RM30. Kan? Itu judi secara tu. Mereka tak perlu duk pergi kedai, duk pergi beli sport toto apa semua ni. Mereka Cina tu, dia mai cari orang Melayu, tak kira Cina, Melayu, India. Itu yang berlaku. Lepas tu dengan dadah, apa dia lagi? Kan? Dadah ni Allahu Akbar, sedih sangat-sangat. Sebab apa? Dadah boleh berleluasa. Punca apa? Punca rasuah. Punca pada rasuah lah, dadah tu terlepas. Dan arak, cara arak. Mabuk, cara mabuk. Lepas tu, cara zina, maksiat, cara maksiat. Kan? Pelbagai lah. Anak luar nikah paling banyak dalam Malaysia, anak luar nikah paling banyak sekali adalah Kelantan. Paling banyak anak luar nikah dekat Kelantan. Takkanlah kerajaan negeri yang diperintah oleh orang-orang Islam, takkan tak dapat handle semua tu, babe? Takkan tak dapat handle. Kan? Kita pun sendiri kita fikir lah. Kelantan baru ada lebih kurang 3 juta lebih. Kan? Ada 3 juta lebih. Selangor ada berapa juta? Hampir 10 juta penduduk, tak masuk warga asing apa semua lagi. Kan? Kita boleh nilai anak luar nikah dekat negeri yang penduduk sikit, lebih banyak anak luar nikah daripada negeri yang penduduk hampir belasan juta. Kita boleh sendiri nilai lah. Kan? Depa kita kita tak hina agama Islam, kita tak hina. Hang hanya memperdagangkan agama demi hang nak dapatkan kuasa. Dan setelah hang dapat kuasa, hang tak buat apa, babe? Apa yang hang buat setelah hang dapat kuasa? Kan? Kalau betul-betul hang boleh buat, hang boleh bentang dah di parlimen apa yang hang nak buat. So hang boleh nilai sendirilah. Kita perlu menolak manusia-manusia, orang-orang, kumpulan-kumpulan yang pergunakan agama. Bila dah dapat kuasa tak buat apa. Perlu buatlah, perlu bekerjalah, perlu fikirlah umat-umat Islam ni. Tak payah dia nak perdagangkan, lepas tu dapat kuasa macam hari ni, duk umumkan lah, duk pergi perasmian tu, perasmian ni, itu, ini. Hasil tak ada. Kan? Lepas tu orang kata penjawat awam nak pergi buat ras pun tak cukup. Tambahlah peluang untuk jawatan kosong, untuk macam penjawat awam, untuk meramaikan lagi polis ke yang bahagian agama Islam punya, macam jabatan agama Islam, staff-staff, kan? Tambah lagi askar-askar, tambah lagi. Tapi apa yang mereka buat untuk agama Islam? Apakah pembaharuan Parti PAS buat untuk agama Islam? Undang-undang untuk umat-umat Islam. Fikirlah, kan? Hampa ambil tahu pasal politik. Hampa pergi dengar setiap parti dia duk berkempen tu. Ham dengar setiap satu-satu parti. Parti manakah yang mementingkan, yang mengutamakan rakyat? Dan parti manakah yang memperjuangkan untuk berkuasa? Dan parti manakah untuk memperjuangkan untuk mendapatkan kuasa, dan parti manakah yang memperjuangkan untuk mengekalkan kuasa yang ada hari ini? Sebab bila siapa-siapa dapat jadi ahli parlimen, boleh duduk dalam kerajaan, peruntukan tahunan berjuta-juta, babe. Ada sampai puluhan juta, babe. Sebab tu dia nak sangat kuasa. Lepas tu bila takkan hari ini hasilnya. Kalau betul-betul Barisan Nasional bagus lah, dia tak akan tinggal negara dalam keadaan teruk berhutang sebegini sekarang ni. Boleh fikir lagi demi masa depan
anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kerosakan terlalu besar. Kita nak tebus balik kerosakan ini terlalu lama, mengambil masa. Bukannya hang perintah 6 bulan hang dapat settle macam semua masalah. Mustahil. Perlu kalau hari ni lagi banyak kerosakan yang dibuat, lagi teruk kita kena hadap. Fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA yang nak kuasa. Boleh kuasa, oh Melayu, Islam. Saya pejuang untuk Melayu. Dalam tak kaya hari ni, ini hasilnya untuk agama Islam. Fikirlah geng. Tolong subscribe, like, komen dan share. Beritahu kat mak ampak antuk hang. Assalamualaikum.